Welcome to me Gula-Gula Kapas. Saya lah Abang Gula-Gula Kapas tu guys. Selamat datang semua ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wah, kota candy guys. Wow, selamanya. Kenangan ayah ibu selamanya guys. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Anda sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi O. Hari ini bersama saya Irfan Ali. Dan saya Kila Syahira Cotton Candy. Jadi sama ke tak saya buat? Panas lah macam bercotton candy awak. Bercotton candy. Tengoklah warna baju pilihan hari ini. Awal awak kenalah. Warna-warna macam ni sebab kita ada tetamu istimewa hari ni. Kita nampak ada api-api dan api marak menyala. Kita mulakan hari kita dengan sesuatu yang manis. Macam Kila lah, cantik, manis kan. Berat awak berapa? Berat saya 30 kilo. 30 kilo yang ringan, manis, cantik. Semualah complete set. Dan hari ini juga complete set untuk Nasi Lemak Kopi O. Sebab selain daripada kita akan menceritakan tentang Gula-Gula Kapas, kita akan cerita tentang seorang tokoh dalam segmen aspirasi, Uncle Mike. Seorang tokoh yang menerima tokoh anugerah Maulidur Rasul. Ya, dan seterusnya di inspirasi dekorasi kita akan bersama dengan cerita yang cukup sensasi juga baru-baru ni mengenai dekat luar memang nampak macam flat, tapi bila dekat dalam dia macam kondo, Irfan. Dia macam luas tinggal. Luar rasa macam biasa-biasa, bila dah masuk macam kondo. Macam cantik betul macam kan. Macam ada satu movie itulah. Kan luas tinggal dalam kondo. Jadi kita akan bersama dengan mereka selepas ini kalau nak tahu lebih lanjut mengenai dekorasi dan sebagainya. Dan sebenarnya kita ada apa lagi? Kita ada lagi. Kalau hari ini selain daripada manis, kita ada sesuatu yang juicy. Apakah itu? Bukan apakah, siapakah? Siapakah? Sebab kita akan bersama seorang penyanyi yang dinamakan Wan Juicy, akan menceritakan tentang lagu baru dan kisah perjalanan beliau sebagai seorang penyanyi. So sweet ada, juicy ada, dekorasi ada, macam-macam hari ini. Penuh dengan colourful sebenarnya dengan hari Jumaat yang berkah ini kan. Jadi Fan, saya dah tak boleh tunggu lama-lama. Api tadi dah membara cukup. Saya rasa nak tertarik kepada Abang Cotton Candy kita ni. Okey, so sekarang kita akan terus bersama dengan Abang Cotton Candy kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kila mari kita Abang Cotton Candy. Saya Akak Cotton Candy. Akak Cotton Candy hari ini Okey, baik. Sekarang ni kita bersama dengan Muhammad Hazim Helmi ataupun lebih dikenali sebagai Abang Gula Kapas. Okey, Abang Gula Kapas. Tadi kita tengok awak punya intro kan dengan api, dengan awak punya showmanship. Jadi bolehkan cerita sikit dari segi latar belakang awak sendiri sebagai seorang peniaga ataupun sebagai seorang Helmi. Seorang Hazim Helmi, sorry. Gula Kapas ni cetusan idea pada isteri saya. Dalam masa yang sama juga saya nak kongsikan perasaan gembira saya sewaktu saya di zaman kanak-kanak waktu 90-an dengan Gen Z sekarang ni Dalam masa yang sama khususnya untuk kanak-kanak yang melalui fasa PKP. Mereka dalam keadaan yang tekanan dari segi emosi, jiwa dan juga fizikal Jadi persamaan pada semua ni adalah untuk saya trigger mereka punya kegembiraan, happiness tu akan membawa mereka lebih rasa bahagia dan pleasure. Kerana benda ni sebenarnya membawa lebih banyak lagi abundance yang datang dalam hidup. Tapi sebenarnya Irfan, kalau dekat penonton luar rumah tu sebenarnya bukan sahaja kanak-kanak atau yang rasa macam ada Cotton Candy lah, Mami nak Gula-Gula Kapas tu boleh tak? Sebenarnya orang besar pun teruja juga. Macam Kila sampai besar pun saya masih lagi makan Gula-Gula Kapas ni. Awak makan tak Irfan? Masih lagi. Masih sebab saya akan terjebak. Kalau anak saya kan, Daddy nak Cotton Candy. So macam okeylah kita beli. Tapi bila tengok proses pembuatan tu, kita tengok macam menarik anak satu juga. Macam tu. Sebab lagi-lagi sekarang pun dah menjadi semakin moden. Dia buat ada pelbagai bentuk bila kita tengok kan. Ada bentuk apa saja kita boleh request. Bunga, ada macam-macam lah. Jadi kita nak tengok betul ke Abang Gula-Gula Kapas ni boleh buat Gula-Gula Kapas ni secara live dekat TV. Dia nak challenge awak lah. Tak apa. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi mungkin kita boleh kongsi sambil-sambil buat tu kan, kita boleh tanyakan juga kepada Abang Zilam mungkin macam mana boleh awal-awal tercetus nak adakan bisnes Gula-Gula Kapas ni. Okay.
tercetusnya gula kapas ni bila kita dah macam-macam perkara yang kita dah lalui untuk sampai ke tahap ni, iaitu macam di mana bila saya sedar semuanya bermula dengan emosi kita sendiri. Okey. Pada emosi itu sebenarnya kita perlukan vibe yang positif supaya dari segala aspek dalam kehidupan kita, kita nampak semua tu dari sisi yang baik. So sebab bila awak cakap yang positif tu kan, dari segi karakter awak kan, macam tadi awak kan, apa macam mana dia punya tagline dia tu macam mana? Okay. Gulali cotton candy, come to me. Gula-gula kapas. Okey, saya dah mau. Macam mana gulali cotton candy? Ya. Okay. Oh, Kilan nak buat? Ifai dia tolong kan kita. Okey, gulali cotton candy. Gulali Okey. cotton candy, come to me. Ya. Okey. Gulali cotton candy, come to me. Gula-gula kapas. Gula-gula kapas. Yeehaw! Okey, dah tutup. Kedai dah tutup. Boleh join. Nanti kita boleh join. Kita boleh join. Kita Okey. masih Tapi nak tanya juga macam mana awak dapat, sebab awak kata emosi happy apa semua kan. Adakah itu menggambarkan satu karakter yang mungkin boleh dekat dengan anak-anak? Ya, itu secara fitrahnya kanak-kanak adalah kita tengok the gene happiness datang pada mereka. Sebab tu bila saya tengok baby, saya rasa semua masalah saya hilang. Jadi saya perlu develop benda tu dalam diri saya, dalam masa yang sama kita fight benda tu supaya akan lebih baik dari semasa ke semasa untuk lebih maju ke hadapan, insyaAllah. Mungkin Gila boleh tanyakan juga dari segi kreativiti, bagaimana nak dapatkan idea untuk menghasilkan pelbagai jenis bentuk cotton candy ataupun gula-gula kapas ni, abang? Okey, idea ni dia akan datang dengan sendirinya dikala kita tengah happy tu. Dia punya imajinasi tu masuk dalam keadaan yang bertalu-talu. Dan kita pun just apply dan go saja, go for it. Okey, tapi mungkin kalau macam ada orang nak beli gula-gula kapas abang, gula kapas ni, adakah mereka boleh cakap, abang hari ni saya nak bentuk kapas terbang, boleh tak bang? Boleh ke macam tu? Ya, sebelum ni saya pernah buat bentuk-bentuk, tapi sekarang ni kita lebih kepada flavor lah. So ada macam-macam jenis flavor Ya, lah. betul. Okey, tapi saya tertarik juga tadi macam abang Gula Kapas cakap awak perlu melalui pelbagai cabaran untuk sampai ke tahap ini. Ya, Dan kalau kita nak cerita pasal cabaran memang banyak, memang macam-macam. Jadi kita ada sediakan satu bingkisan, kita lihat dulu dan kita akan teruskan dengan kisah cabaran abang Gula Kapas. Kita saksikan dulu bingkisan ini. Bukan senang untuk kita bangkit daripada satu cabaran dan bukan mudah untuk kita menjangkau satu tahap yang mana kita rasa tertekan, kita rasa sedih. Kita nak tanya juga abang Gula Kapas, bila dah orang kata terkena, kan ada orang sihir dan mungkin dari segi perasaan tu kita down teruk, macam mana awak bangkit semula? Okey. Sewaktu saya kena sihir tu, saya terkejut. Selalu kita dengar daripada keadaan luar. Jadi kali ini kena dekat kita dalam keadaan yang nyata. Saya anggap benda tu bila saya teringat balik, sewaktu saya buat gula kapas, datang seorang makcik dengan anak remaja dia. Kata, makcik seronoklah tengok kamu buat gula kapas ni. Makcik nak satu. Jadi saya tanya, makcik, mana anak kecil makcik? Saya makan ni budak-budak aja ataupun kanak-kanak aja? Sebenarnya makcik yang nak makan. Terkejut saya dibuatnya. Jadi kita buat je lah gula kapas tu. Makcik tu pun beritahu saya, sebenarnya makcik ni ada kanser tahap 4. Tapi dah sembuh. Ubatnya adalah kamu. Makcik suka tengok karakter yang kamu bawakan. Karakter yang happy tu. Semua bermula daripada apa yang kita fikir. Sebenarnya positif tu sebenarnya yang cure makcik punya kanser tu. Dan alhamdulillah makcik
seperti sedia kala balik. Jadi siapa sangka dekat luar mungkin orang nampak Abang Gula Kapas ni perwatakan dia sangat ceria ni Fan. Sangat macam happy go lucky, positif, tapi tersirat juga di dalam kisah-kisah yang tak siapa yang tahu, yang mungkin dijadikan sebagai pengajaran juga untuk penonton kita di luar sana. Jadi baiklah bang, kalau kita nak tengok, kalau Kila nak rasa abang punya gula-gula kapas ni boleh tak? Boleh. Boleh sambil tu kan Ifan. Kalau Kila nak suruh Ifan yang buat, Kila takut jadi gula-gula lain. Tak, saya boleh panggil je tadi. Saya boleh panggil tadi, tapi kita kena biarkan Abang Gula Kapas yang buat. Tapi mungkin sebelum kita nak lepaskan Abang Gula Kapas buat, mungkin satu orang kata harapan dan juga mungkin pesanan-pesanan kepada penonton-penonton kita di luar sana. Okey, harapan saya nak kongsikan kasih sayang ni dengan semua yang ada. InsyaAllah daripada kasih sayang ni jugalah akan membawa lebih rasa bahagia dalam diri kita. Dan kita perlu maafkan diri kita, terima diri kita seadanya. InsyaAllah kita akan lebih maju, lebih ke hadapan. Andai kata kecaman, tomahan yang kita terima, anggap saja kita genggam di tangan kita. Ya Allah, aku tak mampu pikul semua ni, Ya Allah. Aku lepaskan semuanya pada Engkau, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hilang ke abang. InsyaAllah sama-sama kita buat je. Kita semua adalah insan terpilih di jalan kita sendiri. InsyaAllah. Sekali lagi Kila. So kalau kita tengok apa yang telah dikongsikan oleh Abang Gula-Gula Kapas di social media, di TikTok beliau, memang penuh dengan perkara-perkara yang positif, dan komen-komen yang dapat pun kebanyakannya adalah yang positif saja kan. Jadi mungkin ini yang dibawakan di dalam social media dan juga dekat luar. Jadi mungkin kita nak memberi ruang kepada Abang Gula Kapas untuk buat gula-gula kapas. Lepas ni Kila nak rasa dia punya gula-gula kapas secara live. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Abang. Kita dekat sini mendoakan semoga Abang punya bisnes berjalan dengan lancar ke depan, dan selepas ini kita akan bersama seorang tokoh juga. Kita dah rasa bermotivasi dengan Abang Gula Kapas tadi kan. Lepas ni kita akan bersama seorang tokoh Maulidur Rasul yang mana dia membesarkan 3 anak angkat. Ya, 3 anak angkat ni semua berjaya alhamdulillah dan dianugerahkan. Nak tahu siapa? Sambil-sambil Abang Gula Kapas buat gula kapas, kita akan berehat seketika. Kita akan jumpa selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Okey, silakan. Selamanya. Gula-gula kapas gang. Wow. Okey, kata KG special dia semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ni perisa apa ni abang? Okey, kali ni perisa coklat. Coklat. Kita buat orang khas untuk Tuan Fat. Tuan Kila. Ya. Sikit lagi. Kita tunggu dia panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil jarak sikit lah jauh daripada api. Okey, itu. Dia dah keluar. Dia dah keluar sampai atas. Nasi Lemak Kopi O. Baik, masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi O. Kila okey Kila? Saya okey, berpeluh-peluh kena api tadi. Nasib baik tak terbakar bulu mata saya. Nasib baik ambil jarak. Okey, baik. Sekarang ni kita akan, kalau tadi kita dah bermotivasi dengan Abang Gula Kapas, sekarang ni kita nak ceritakan satu kisah aspirasi. Seorang uncle yang berbangsa Cina yang mengambil 3 orang anak angkat sebenarnya. Jadi kita nak mendalami lagi kisah mereka ini kerana saya sangat begitu teruja tahu Ifan bila kita dengar dan kita baca. Dan hari ini kita nak tanyakan mereka, dan hari ini kita bersama dengan Uncle Mike. Sejahtera. Salam sejahtera Uncle Mike. Hari ini saya terpegun sebab Uncle Mike dia tak datang seorang. Dia membawa ketiga-tiga jejakanya. Wow. Yes, kita akan bersama dengan Uncle Mike, kita ada Rafi. Awak jangan tukar nama ya. Rashid, kita ada Rahman. Okey, tiga-tiga. Semua lengkap hari ini di studio NLKO. 3R kita panggil hari ini. Semuanya R kat depan. Okey, jadi baik, mungkin kita nak tanya dulu kepada Uncle Mike lah kan. Kisah permulaan awal-awal dulu berkenalan dengan ketiga jejaka yang kacak ini bagaimana, Uncle? Ya, sebenarnya sebelum dapat jumpa mereka, saya selalu
berbuat kebajikan bersama dengan klub kereta lah. So satu hari tu masa kita tengah buat program, kita tengah bersama-sama dengan kaum ibu lain, bila saya perasan ada seorang budak ni duduk seseorang di tepi gerobok tu dan tak bersama-sama dengan anak-anak yang lain tu, bersama-sama dengan kita dalam program tu. So selepas tu saya memang tanyalah pada penjaga, kenapa budak ni menyendiri. Dan selepas tu second outing lah kita cakap, kita pergi Pangkor. Lepas tu budak-budak lain semua mandi kat kolam kan. Again saya nampak budak ni duduk dalam bilik lah, menyendiri. Macam ada something tak betul lah. Dan start tu lah saya mula nak kenal dia dan ambil tahu pasal Rafi'i ni. Sampailah saya terjumpa satu nota yang tulis kenapa Allah ambil mak ayah dia begitu awal, dan di mana adik-beradik dia, sebab dah berpisah kan. So dari situlah saya bersama dengan kawan carilah adik dia, tanya penjaga rumah supaya dapat dan jumpa dua beradik ni dekat rumah anak yatim Sungai Pinang, Kelang tu. So lepas tahu tempat tu, ambil lah dia. Jadi pada asalnya berlainan rumah. Mula-mula dia orang sama dengan cerita lah, masa tu tak kenal lagi kan. So bila dah macam beberapa bulan kot, so adik dia berpisah dengan abang dia. Tu yang saya rasa salah satu daripada sebab dia macam trauma ke, dia kesedihan lah. So benda macam ni bila kita, yelah, ramai-ramai dia tunjuk kat saya kan. So atas kuasa Tuhan, kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia lah. Dan alhamdulillah dapat satukan ketiga-tiga mereka kembali. Ketika itu umurnya berapa? Dalam umur 12 ke 11 macam tu lah. Masih kecil lagi. Budak-budak kan masa tu. Masa tu masih kecil lagi lah. Masa tu montel-montel lagi dia. Masa first time jumpa dia dengan cabi-cabi dia kan. Yelah, bila dapat satukan mereka tu macam kita rasa macam okeylah, dia orang bersama kembali kan. Tapi mungkin kita boleh tanya juga, mungkin antara Rafi, Rashid dengan Rahman ni mungkin boleh jawab, karakter Uncle Mike ni sebagai seorang bapa macam mana? Siapa nak jawab? Tegas. Okey, Rashid, okey, selain daripada tegas, yang ada okey, kalau tegas tu tegas yang macam mana? Sebab kita tahu kalau karakter ayah-ayah dia tegas, dia ada rotan. Degil, bangun lambat kena rotan. Kan biasalah ayah-ayah zaman-zaman dulu kan. Tegas dia macam mana? dia tegur tu kan. Dia pakai mulut tapi pedih lah ayat dia. Tapi dia banyak marah sebab solat semua. Daripada itu lah. Okay, dan bila kita cerita tentang keagamaan kan, of course berlainan bangsa, berlainan agama, macam mana Uncle Mike terapkan pendidikan agama untuk ketiga-tiga mereka? Satu, kawan-kawan saya kebanyakannya Muslim kan. So banyak saya belajar dengan dia, dan nasib saya pun baik, saya jumpa seorang ustaz yang kita boleh ajak pergi ke rumah lah untuk bagi didikan agama. And then saya sendiri pun belajarlah sikit. Nak contoh macam solat kena 5 waktu, and then bila raya puasa kena solat raya, semua tu semua adalah kawan-kawan yang bagi tahu macam ni, kita belajar semua supaya dia orang ni tak keciciran lah, macam masih lagi bolehlah tahu solat semua tu kan. Dia macam contohlah, macam yang kecil tu lah, yang bosu tu lah, dia paling nakal. Dia ingat saya tak tahu paling kan. degil sikit lah kan. Paling sikit lebih dekat dia. Bila kita bising pasal solat, dia kata boleh jamak semua. Padahal jamak duduk rumah tu. Yang kecil lah. Tapi itu masih kecil lah kan. Montel-montel dulu. Itu mungkin kita semua pun pernah melakukan itu. Saya pun nak mengaku kita kecil-kecil tu kita macam alah malasnya kan. Tapi bila dah besar ni kita okey, kita tahu kepentingan. Rasional lah kan sendiri. Jadi baiklah, bercerita mengenai yang ada dekat depan kita ni adalah sebenarnya anugerah Maulidur Rasul 2024 yang telah pun dimenangi oleh Uncle Mike kita.
perasaan. Mungkin kalau kita tanya Uncle Mike, dia akan rasa macam happy dan bahagia. Sebagai anak-anak, perasaan bagaimana bila Uncle Mike sendiri mendapat anugerah ni? Okey, siapa? Happy lah. Macam kita apa tak boleh nak bagi benda ni kan. So ada orang apa menghargai lah Uncle Mike. Terkejut jugalah masa tu. Dan macam untuk Uncle Mike sendiri bila diumumkan Uncle Mike akan menerima anugerah ni. Apa perasaan Uncle Mike masa ketika itu? Ketika tu macam tak percaya lah. Even sampai berada di depan tuanku macam ya ke? Macam mimpi macam kita selalu mimpi kan. So tapi memang sangat menghargailah daripada kerajaan Malaysia kan, beri satu pengiktirafan yang sangat tinggi dan memberi saya motivasi lagi lah untuk teruskan membuat kebajikan dan sebagainya. Mungkin kita juga nak ucapkan tahniah daripada kami di Nasi Lemak Kopi O atas anugerah diterima oleh Uncle Mike. Sangat murni hatinya kan. Tak semua orang boleh melakukan apa yang telah dilakukan oleh Uncle Mike kita sendiri. Jadi mungkin Uncle Mike, kita ingat Uncle Mike berkongsi dengan kita pengalaman manis menjaga ketiga-tiga hero ini. Sebab kita tahu nak menjaga anak lelaki lain, anak perempuan dia lain, nakal itu lain. Mungkin pengalaman yang manis lah yang mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton. Yang manis dia sebab kita rasa macam tiba-tiba anak dah besar kan. So kena hantar pergi sekolah, macam kita ada feel macam orang yang dah berkeluarga lah. Macam pagi kena masak, apa tu, kejutkan, kalau tak bangun tembak air. Siapa yang paling selalu kena tembak air? Itu yang dua tu. Yang Rafi'i ni dia agak motivation sikit dia sebab rasa dia sulung kot, sebab dia ada macam tanggungjawab nak jaga adik dia. So yang paling nakal biasalah yang bongsu tu, yang selalu kena tembak air. Selalu yang bongsu dia special sikit. Kena siap beli apa tu yang spray tu. Kita kejut tak nak bangun kan, nak tembak je. Degil dia lebih lah kan. Okay. Macam untuk Rahman sendiri kan, bila membesar ni kan, kita dengan kawan-kawan pergi sekolah apa semua, mungkin bukan Rahman sajalah, Rafi dengan Rashid sekali, penerimaan kawan-kawan dekat sekolah apa, bila dapat tahu Uncle Mike ni sebagai seorang bapa kepada anda bertiga, macam mana penerimaan mereka? Semua okey lah. Semua okey? Uncle Mike pun ikut cara Islam kan, ikut budaya Melayu, jadi semua okey je semua. Macam Rahman? Pun okey lah, sebab saya punya kawan pun tak ramai time sekolah kan, seorang dua je. So saya ajak lepak rumah pun semua okey lah. Siap saya punya kawan Fazrul lah, siap Uncle Mike kenal lah, kita rapat ke. Macam Rafi? Sama. Okey lah, tapi tak ada orang ejek-ejek ke apa semua, tak ada lah. Tapi waktu saya sekolah tak ada cerita pun, diorang pun tak tahu. Saya duduk dengan siapa, diorang tengok macam saya okey kan. Saya tak cerita pun yang saya duduk dengan Cina ni. Tapi bercakap mengenai Uncle Mike berbangsa Cina kan, mungkin kita nak tahu juga kan, ayahnya boleh bercakap bahasa Cina sudah tentu. Kalau anak-anaknya pula macam mana Uncle Mike? Ke cakap bahasa Melayu je dekat rumah? Memang cakap bahasa Melayu je. Jadi anak-anak ada pernah tak macam terasa nak belajar ke, pandai tak bercakap dalam bahasa ni? Tak pandai lah, tapi saya pernah nak join kelas lah. Tapi mahal lah. Kalau yang dia tahu pun mungkin buat I ni kot kan. Betul-betul. Buat I ni, share ni kan. Mungkin lah. Tapi macam dari segi basic macam Uncle Mike, kadang biasalah kita cakap, kita menggunakan bahasa Melayu apa semua. Tapi saya tahu ni, dia sebagai seorang bapa, kita macam marah ni kan, terkeluar. Takkan tak ada satu momen tu kan? Kalau marah memang panggil nama penuh lah. Dia tahulah tu, marah tu. Cukup sekadar itu. Tak ada bahasa Cina yang keluar, bahasa Mandarin yang keluar. Tak ada Yelah, kita setengah kan. Sebab yelah setengah kita kadang-kadang yang orang yang ada logat ni kan, kalau dah marah keluar logat kita dah, keluar dialek kita dah kan. Habis punah. Habis punah macam mana Irfan? Habis punah. Kita belajar lah, kita belajar. Tapi even mak dengan adik saya pun bila bergaul dengan mereka pun memang bahasa Malaysia je. Biasa je. Mungkin kalau dari segi cabaran pula bagaimana Uncle Mike untuk membesarkan ketiga-tiga hero ni? Itulah dari segi cabaran, memang nak pastikan dia orang tu macam
macam mana solat, lepas tu belajar dan tapi saya jarang nak paksa sangatlah sebab kita pun tahu tangan kita pun, jari kita pun panjang pendek kan. Mungkin mereka ditakdirkan jadi businessman, bukan yang pemegang ijazah. Jadi saya sendiri pun bukan pemegang ijazah. So kita still boleh berniaga tu. Itulah nilai-nilai yang saya try terapkan pada mereka supaya tak apa, pelajaran kalau cannot go, berniagalah supaya bila dia ni berfamily, kita rasa kita pasti mereka boleh jaga anak dengan rumah dengan baiklah. Macam itulah. Okay, mungkin dan akhir sekali macam kita tahu Uncle Mike dah menjalankan tugas, tapi mungkin untuk Rafi, Rashid dengan Rahman, mungkin ada, kita nak dengar jugalah kata-kata awak untuk Uncle Mike sendiri. Mungkin kita start dengan Rafi dulu. Mungkin tak pernah terluahkan sebelum ini, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini. Okay. Macam saya bersyukurlah Allah temukan saya kan dengan Uncle Mike. Waktu Uncle Mike pun jaga saya dengan baik dengan adik-adik. Macam dan dia ambil saya pun macam family lah. Ada makan pagi dan sekolah pun, gosok baju sekolah, basuh baju. Time mula dengan Uncle Mike. Bersyukur lah. Okay, Rashid? Terima kasih banyaklah kat Uncle Mike kan. Dah menjaga kita orang daripada kecil. Kita doa kepada semoga panjang umur dan dimudahkan rezeki, insyaAllah. InsyaAllah. Rahman? Saya sama lah macam Rahman. Mungkin sebab dia anak bongsu kan. Apa janji awak kepada Uncle Mike ni? Janji awak kepada Uncle Mike? Janji saya ikut jejak Uncle Mike yang tak kahwin. Tapi bila tak jauh ambil hikmah je. Tapi saya jaga lah. Selalunya anak bangsa dia nakal tau. Takkan lah tak nak kahwin kan. Macam mana? Penceria dalam keluarga. Ada sunyi sikit rumah. Itulah dia sifat anak bongsu kat mana-mana pun, itulah dia kan. Dia nakal tapi dia menghiburkan dalam keadaan kalau tak ada dia sunyi. Pelajar kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Uncle Mike dan juga kepada Rafi, Rashid dan juga Rahman sudi bersama kita di NLKO hari ini, dan tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Uncle Mike dalam penerimaan anugerah Maulidur Rasul 2024. Okey, lepas ni gila kita nak cerita pasal apa pula? Lepas ni Irfan, kita nak bercerita mengenai dengan inspirasi dekorasi yang pernah viral kan hari tu kan. Yang dekat luar tu nampak macam biasa, bila dekat dalam macam kondo, macam mewah betul. Kita nak kongsikan selepas ini dan kita pun nak tahu kan dari mana idea dan sebagainya. Nantikan selepas ini di Nasi Lemak Kopio. Nasi Lemak Kopio. Nasi Lemak Kopio. Man, kau bawa tempat apa ni Man? Tahu Man, tahu mana kau bawa kita orang tu lah tu. Tak tahu ke? Mungkinlah tahu. Jom ikut aku. Okey. Betul ke apa aku nampak tadi? Macam mana? Dalam lain, luar lain ni Man. Macam mana? Sebab tu orang kata don't judge a book by its cover. Kalau Melayunya, jangan menilai dalaman hanya berdasarkan luaran. Kalau luar macam ni, tak semestinya dalam tak cantik. Betul juga. Jom tengok lagi ni. Jom kita tengok lagi. Sebut sahaja mengenai rumah flat kos rendah, rata-rata daripada kita pastinya seringkali terbayangkan suasana persekitaran kurang selesa yang sudah menjadi seakan-akan sebahagian daripada imej perumahan berkenaan. Bagaimanapun, sekumpulan penduduk di projek perumahan rakyat PPR Flat Lembah Subang 1 Petaling Jaya dilihat tampil cuba untuk mengubah perspektif.
Perubahan yang cukup ketara daripada kawasan yang kelihatan usang pada tempat yang seakan-akan setara lobby hotel. Mana tidaknya dengan transformasi yang dibuat, tingkat tersebut kini dihiasi dengan lantai mozaik berwarna hitam dengan motif kertas putih, lampu hiasan, kipas angin dan dinding yang dicat dengan warna baru dan bersih. Jadi di sini kita ada 8 blok dan juga 17 tingkat, 17 level. So setiap dalam program tersebut ada 4 tema yang dibagi oleh pihak penganjur. Jadi setiap level dia akan pilih tema yang mungkin diorang sukalah. Semua beri kerjasama yang cukup baik. Dan kami juga buat kerja ni ikut kesesuaian masa. Konsep kita alam sekitar. Jadi barang-barang yang kita gunakan pula. Sebelum ni kami memang berjiran tetapi tak mesra masing-masing balik kerja, pergi kerja dan sebagainya. Tapi sejak ada program ini daripada Citylink yang mencetuskan idea ni, kami bersatu. Penduduk di sini berjaya mengubah persepsi masyarakat yang selalu mengatakan rumah flat itu kurang cantik dan ceria. Dengan kerjasama yang jitu, mereka mampu mengubahnya. Betul lah Kila. Don't judge a book by its cover. Dahsyat. Ya. Dan saya nak puji jugalah lakonan-lakonan yang kita nampak daripada kita punya wartawan. Memang menjiwai sungguh. Memang menjiwai. Tapi sebelum kita nak ceritakan tentang inspirasi dekorasi ini, kita nak kabarkan kepada anda untuk sertai Expo Rantaian Bekalan Runcit Rezonex yang akan berlangsung 7 hingga 9 November di Pusat Pameran Pavilion Bukit Jalil. Temui trend dan inovasi terkini untuk merevolusikan landscape runcit serta pameran eksklusif makanan untuk industri gourmet. Jadi layari laman web Rezonex di www.rezonex.com.my untuk maklumat lanjut. Jadi baik, kita nak kupas kembali cerita ataupun bikisan yang telah kita lihat tadi. Dekat luar kelihatan mungkin biasa sahaja, tapi bila di dalam luar biasa sebenarnya. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa iaitu Puan Nur Suzila Sulaiman yang merupakan AJK perancangan, dan juga di sebelahnya kita ada Puan Sariah Yahya yang merupakan penduduk di flat tersebut. Jadi kita nak tanya, adakah akak sendiri Puan Suzila duduk dekat situ ataupun duduk macam mana sebagai AJK sahaja ataupun bagaimana? Memang kita penghuni dekat situ. Dah lama dah kita duduk situ. Jadi program ni first time lah kita join dan pertama kali diadakan di alam masuk. Jadi bila kita tengok video tadi tu kan, mengambil masa berapa lama agaknya nak sediakan setiap satu level tu? Kita ambil masa dalam 3 minggu. 3 minggu untuk kita buat berbincang, installation. Jadi semua dalam masa tempoh 3 minggu lah. 3 minggu. Tapi macam Puan saya sendiri kan, kita borak-borak tadi kan, ada 8 blok, ada 17 tingkat. Setiap tingkat ada 16 pintu. Dari segi kerjasama tu bukan senang. Kan kita kadang rumah sebelah pun kita nak tolong kan, nak susah. Jadi macam mana nak dapatkan kerjasama tu? Kepala pula lain-lain kan. Itulah kami macam masa yang bila dah diorang Puan dah suruh buat yang aktiviti ni kan. Jadi kami buat satu WhatsApp group untuk setiap level. Oh, okey. Siapa ketua dia? Siapa ketua dia? Kita orang akan lantik Kita orang akan lantik satu ketua lah. Akan ada. Untuk satu level satu ketua. Satu level satu ketua. Lepas tu untuk itulah, tapi bila dah ada dalam grup, kita akan beritahu, kita akan kumpul satu lepas lift tu, lepas lot yang kita nak transform tu. Lepas tu itulah akan bincang dan apa kita nak buat dengan apa yang dah diusahakan tu.
Okey, kalau macam bercerita dari segi nak menghias, nak mendekor ni mesti kena ada duit, Irfan. Kalau tak ada kewangan, tak boleh nak Susah buat. Satu jugalah, kerja susah pun juga. tak boleh nak ni. Dari segi nak kumpulkan dana tu bagaimana? Mungkin boleh kongsikan juga dengan kita. Alhamdulillah, kita memang ada rezeki yang luas lah. Kita tidak menetapkan apa-apa amount kepada setiap penghuni. Kita cuma cakap seikhlas hati. Dan kita percaya rezeki itu sampai, dan kita pun tak sangka kita boleh sampai ke tahap yang seperti yang kita lihat lah sekarang. Jadi seikhlas hati dari segi sumbangan, bukan saja tunai, sumbangan tenaga, sumbangan makanan, bahan, keperluan peralatan. Jadi bila adanya sumbangan-sumbangan tu, maka terhasillah seperti yang kita dapat lihat. Cantik. Jadi maksudnya tabung dibuka untuk sama-sama menjadikan level setiap level itu cantik. Betul. Dan setiap level pula tadi yang saya perasan disebutkan ada tema yang berbeza-beza. So apa tema-temanya? Tema tu dia ada bagi 4 tema. Tema hotel, lobby hotel, tema minimalis, tema alam sekitar dan tema moden. So, so jadi kita akan bincanglah sama-sama kami yang level tu akan bincang apa tema yang kita nak. So, level akak lah. Level akak bawah level dia je. Akak punya tema apa? Akak tema minimalis. Minimalis. Puan Zizal punya? Kita ambil lobby hotel. Lobby hotel. Kalau saya akan join Puan Sariah. Sebab saya minimalis saya minat. Kalau design minimalis saya suka. Okey, kalau awak join tu, saya bersama dengan puan kita dekat sebelah ni, Puan Suzilan, lobby hotel. Okey. Baru ada sikit kan. Okey, jadi bila kita bercakap mengenai nak menghias, nak mendekor, memerlukan tenaga, memerlukan dana juga. Dari segi cabaran lain apa? Nak memastikan bahawa program ini siap pada waktu. Adakah waktu ditetapkan untuk kena siap waktu ni juga? Tarikh ada diberikan tarikh dan sebagainya? Sebenarnya program ni kita setinggi penghargaan jugalah kepada Think City, K2K, yang mana mereka telah menganjurkan satu program yang saya rasa memberi impak positif yang sangat maksima sebenarnya kepada setiap penghuni daripada Blok A sampai Blok H. Jadi untuk tempoh masa tu kita dah bermula 24 bulan Ogos sehingga 17 November. Kita ada 4 fasa, sekarang kita masuk fasa kedua dan coming kepada ketiga lah. So penilaian tu akan ada 4 kali lah. Oh, akan ada pemenang juga ke? Yes. Akan ada pemenang. Oh, dia dah. Dia buat macam ada pertandingan. Siapa yang menghias lagi cantik kan? Betul. Okey, jadi baik bila kita tengoklah kan, sebab kita nak dapatkan kesepakatan tu bukan mudah kan. Lain-lain idea, lain-lain kepala. Kan mungkin nak dapatkan disiplin orang-orang ramai tu, kita kena maintain ini cantik sampai bila-bila. Tu susah ke tak rasanya? Ataupun ini hanya bertahan untuk beberapa hari saja, nanti lama mula terlekat, nampak tapak kaki pula dekat dinding atau sebagainya. Macam mana nak mengekalkan perkara sebegitu? Macam tu kita dah kita dah ada buat WhatsApp group kan. Bila kita dah buat WhatsApp group tu, kita akan wal-walah dalam group tu, kita akan beritahu apa tanggungjawab setiap pintu. Kalau kami akan pastikan nanti untuk meneruskan, mengekalkan apa yang kita dah usahakan tu. Kita akan macam level akak lah, dia buat setiap pintu nanti kita buat macam ni. 2 pintu bertanggungjawab 1 minggu untuk jaga lorong tu. Maksudnya kalau ada berapa pintu, ada 16 pintu tu, jadi ada wakil 2 pintu. Dia akan jaga, dia ada lorong. Satu lorong yang akan jaga salah lorong ni, yang satu lagi akan jaga lorong sebelah sini. Itu bergila-gila lah. Bergila-gila, 2 pintu. Jaga itu dari segi apa? Kalau jaga tu dari segi kebersihan ke macam jaga kebersihan, jaga macam yalah, bila kita yalah kat depan tu mesti takkanlah ada orang-orang yang dekat pintu saja yang akan ambil bahagian kan. Setulah setiap lorong tu akan ambil bahagian. So kita akan bincang, akan kekalkan, dan memang sampai bila lah kita nak buat macam tu. Sebab kita bila kita balik kerja, kita bekerja kan, kita balik kerja ni kita nak yang suasana yang tenang, cantik. Sekarang ni kan, bukanlah kata, memanglah dulu kita rasa macam bila balik tu kan dah penat tengok, ya Allah, lagi penat tengok kucing. Itu memang tak lari sebab kucing banyak kat bawah kan, dia akan naik, dia bukannya tahu nak pergi mana-mana, naik aja suka hati dia kan. So bila kita balik tu buka je lift kan, Allah,
So, bila tak ada tanggungjawab, kita masing-masing lepas macam tu. Macam tu. Jadi kita harap dengan adanya program ni masing-masing bertanggungjawab dan menjaga. Betul. Jadi kita nak ucapkan juga tahniah kepada penduduk-penduduk PPR ini kerana mereka telah pun menjalankan tugas dan tanggungjawab sebenarnya ini yang sangat besar yang kena diambil bukan sahaja isteri-isteri tapi suami-suami juga banyak menolong kan. Suami lelaki tak semua menolong juga. Jadi kita nak ucapkan syabas dan tahniah. Mungkin boleh ditiru ataupun dicontohi di taman-taman perumahan lain. Dan juga semoga berjaya sebab pertandingan ni masih lagi berjalan. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zila, Puan Sariah bersama dengan kita hari ini. Dan kepada anda jangan lupa juga untuk dengarkan Backpast Hot dan Super Friends bersama KJ, Johan, Farah Fazana, AG dan lain-lain Isnin hingga Jumaat bermula 6 hingga 10 pagi. Stream terus menerusi aplikasi Audio Plus. Kila. Dan lepas ni kita nak apa? Ini kita nak berhibur lah pula kan Irfan. Kita akan bersama dengan seorang selebriti tapi anda kena terus setia bersama dengan kami di Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Setelah lama saat yang ternanti selama ini mendekati takkan terganti makna dan mimpi terpangkat di hati kini pasti telah ku redakan rintangan demi rasa kemenangan. Biar saya berkibar dengan jiwa berkobar hingga namamu bergema di segala semesta. Dan bila tiba kibarkanlah bendera agar satu dunia tak goyang. Engkaulah juara. Jiwa yang megah, hati yang bangga, semakin membara, kian marah. Takkan terhenti, laungan ini akan didengari seluas bumi. Telah ku redakan rintangan demi rasa kemenangan. Biar saya berkibar dengan jiwa berkobar hingga namamu bergema di segala semesta. Dan bila tiba kibarkanlah bendera agar satu dunia tak goyang. Engkaulah juara. Kibarkan launganku, kibarkan, sebarkan semangat perjuangan. 14 jarum sudah tercipta, impian nyata. Langkah dunia demi negara, ku berjanji hasratku terbukti. Selangkahku perhati akan ku lalui. Semangat menjadi juara. Biar saya berkibar dengan jiwa berkobar hingga namamu bergema di segala semesta. Dan bila tiba kibarkanlah bendera agar satu dunia tak goyang. Engkaulah juara. Yeah, Wan Jusin, selamat datang ke Nasi Lemak Kopi O. Selamat datang. Ya, lagu tadi tu kan gila. Lagu awak tu Wan Jusin kan mengingatkan saya kalau kita ada di Tamasya Sukan. Lagu dia bersemangat, penuh dengan kata-kata motivasi. Rasa macam Tapi semangat sangat ni. Jadi kita nak tanya jugalah bagaimana tiba-tiba boleh menjadi seorang penyanyi ni Wan Jusin? Itulah cerita dia. Panjang ke cerita dia? Panjang cerita dia. Sebenarnya lagu Kibar ni adalah menceritakan tentang diri saya sendiri. Tapi alhamdulillah sambutan lagu Kibar ni bila orang dengar dia akan menjadi satu motivasi dalam diri, macam lagu kesukanan, lagu semangat, lagu
perjuangan lah macam tu. Tapi selain daripada lagu Kibar ni kan, saya tertarik juga dengan nama awak sebenarnya. Nama saya. Betul ke saya sebut Wan Juicy? Betul ke? Betul. Macam mana datangnya nama Wan Juicy ni? Sebenarnya Wan Juicy, Wan adalah nama sebenarnya. Okay. Juicy itu adalah nama samaran sebab saya sebelum ni seorang penari. Saya penari break dance. Ifan tolong buat sikit macam mana break dance? Ada. Kena training ke? Dah lama dah buat. Yang saya tahu kalau mula buka-buka tu six step. Six step ada. Awal-awal tu buka six step. Itu je lah, tapi dah bergarat lah. So awak B-boy dulu? So nama-nama B-boys ni, break dance ni dia ada nama samaran lah. So daripada move kita tu, orang boleh tengok kita ni macam sebab nama Juicy ni bukan saya yang gelarkan, orang luar. So bila dia tengok, sebab saya pun mewakili Malaysia ke sana ke sini, and then diorang tengok, oh you so juicy bro, macam tu. Macam so melekat nama tu. Daripada pujian terus melekat menjadi nama yang digunakan di dalam industri. Betul. Okey, baik. Jadi mungkin boleh kongsikan juga dengan kita kan, dari segi klip muzik video Kibar ni bagaimana hasil ideanya? Idea dia sebenarnya dalam cerita, dalam video klip tu, dekat mana-mana yang kita orang shoot tu adalah tempat yang kita orang basking dulu, tempat kita orang kenal orang luar, tempat kita kenal dance lah, street dance. So mana-mana yang pot yang kita nampak dekat dalam video klip tu, dekat situlah tempat kita orang dulu jalan, pergi mamak. Ada kisah-kisah. Ada kisah-kisah dia. So kita orang panggil dalam kita orang punya production, kita panggil Gorillas. Okey. Dan mungkin nak tahu juga macam Wan Juicy kan daripada B-boy, lepas tu dah ke bidang nyanyian. Macam mana awak discover awak punya, memang awak dah tahu awak memang boleh menyanyi ataupun macam mana? Siapa yang tahu bakat? Tidak kata nama orang yang bagi. Okey, dari segi bakat tu siapa yang macam you boleh menyanyi lah sebenarnya. Mencungkil lagi. Sebenarnya nyanyian ni sebenarnya dari keluarga juga. Sebab kakak saya pun ada penyanyi juga. So saya ceburi dalam bidang nyanyian ni masa 2014 saya join Astro The Band. Dan dekat situ juga saya menjuarai pertandingan tersebut. Tapi masa tu saya tak ready lagi lah. Because dalam dunia nyanyian ni kita kena banyak belajar. Bukan kita nak masuk saja-saja terus nyanyi kan. Kita kena belajar macam mana nak membawa lagu ataupun mengkaryakan sebuah lagu macam tu. Dan selain daripada untuk membawakan karya, kita nak menyanyi, kita kena kalau boleh kita ada seorang cikgu. Mentor lah kita panggil kan. Dan dengar-dengarnya mentor awak Datuk Zainal Abidin. Macam mana pengalaman bekerja dengan dia? Pengalaman bekerja dengan dia sangat strict juga sebab dia punya protege dulu, juara mentor yang pertama kakak saya sendiri. Pija Yasin. Pija. So dia dari situlah tengok dia show macam mana dia ajar untuk nak menyampaikan lagu, kita macam mana nak wording nyanyi lagu English macam mana lagu Melayu. Dia mengajar dengan natural lah. So kita pun tak ada album, tak ada single dulu kan. Dia bawa je kita pergi show. Dia bagi je. Dia bagi terus rasakan sendiri experience nak menyanyi ni kan. Okey, mungkin peminat-peminat di luar sana tu teruja yang menantikan Wan Juicy hari ni. Jadi mungkin harapan ataupun kata-kata yang nak diberikan kepada yang telah pun menyokong kerjaya awak ni. Ataupun mungkin hari ni dah masuk ni kan, dapat lagi peminat baru. Okey, mungkin sedikit kepada penonton. Okey, kepada penonton yang mendengarkan lagu Kibar, bolehlah pergi dekat YouTube. Kalau boleh lagu ni korang boleh nilai sendiri, and korang boleh komen dekat situ macam mana lagu ni, and mungkin suara saya ni boleh nyanyi galau ke, bunyi lagu irama ke. So korang boleh komen-komen dekat situ untuk menjayakan lagi karya lepas ni, insyaAllah. Jadi dia cakap pesan tadi dia kan kalau lepas ni marilah tahu lepas ni dia boleh buat lagu galau pula. Dan dia ada satu Malaysia dia bergalau. Saya rasa kalau Wan Juicy buat lagu galau ni confirm pergi. Confirm pergi. Tapi sekarang ni kita nak tinggalkan Wan Juicy dulu seketika sebab dia akan menyanyi satu lagu lagi. Okey, kita biarkan Wan Juicy. Terima kasih banyak. Okey, standby. Alhamdulillah. Kalau boleh saya nak join. Tak payahlah, awak jadi host je. Awak nak menyanyi cukup-cukup. Menari pun tak kerti sangat kan. Okey, baik kepada anda, kita dah di penghujung rancangan Nasi Lemak Kopi O, tapi kita ada satu lagi yang kita nak bawakan kepada anda seketika nanti. Apa kita lagi lah? Ya, jadi kita nak wawarkan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan Ikon Lokal bersama dengan hos Ahmad Bar dan tetamu khas Nur Syahrina Asad yang merupakan seorang usahawan fashion muslimah yang akan berkongsi kisah inspirasi dan juga perniagaan beliau pada hari Ahad ini jam 7.50 malam di TV9. Ya, jangan lupa saksikan Ikon Lokal 7.50 malam. Sejurus
terus selepas Buletin TV 9. Okey, baik. Kepada anda jangan lupa juga untuk saksikan siaran ulangan Nasi Lemak Kopi O setiap Jumaat hingga Ahad 7.50 malam. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita Ella Furniture. Untuk maklumat lanjut boleh ke www.ellafurniture.com.my. Dan Kila, saya ada surprise untuk awak. Apa tu? Ya, kita nak silakan Awak kembali. ni setiap kali live dengan saya surprise. Abang Gula Kapas kembali. Sama besar dengan muka Kila ya. Okey, baik. Saya jadi sampai situ saja Nasi Lemak Kopi O hari ini. Saya Irfan Ali dan juga Kila Syaira. Terima kasih Abang Kapas dan kita terus bersama dengan Wan Juicy. Seumpama hamba ia dicemar manusia yang jahil ketawa, yang tiada udara bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. La la la, hey, ini tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malam. Dewasa ini kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan pikiran bila di jiwa kita masih muda dan yakin hijau. Ano tak boleh merasa